Kalau dia memang ada kecenderungan untuk berpihak, dia suka berkonflik dan dia suka menggunakan konflik, sentimen, perpecahan untuk kepentingan diri dia, kalau kita perhatikan kisah-kisah pemimpin yang hebat, yang dijadikan idola, yang disebut-sebut dikenal, adalah pemimpin-pemimpin yang berjaya mengilhamkan solusi pada ketika berlaku satu krisis yang sangat besar. Kita ada banyak nama-nama yang hebat seperti itu. Kerana kepimpinan ini diuji bukan pada waktu senang, bukan pada waktu duitnya banyak, tidak ada perpecahan, tidak ada konflik ataupun tidak ada pandemik, tidak ada krisis ekonomi dan sebagainya, tetapi diuji pada ketika adanya masalah-masalah besar. Dan ini bukan hanya soal pemimpin dalam konteks yang besar-besar ni, negara, bahkan dalam keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, diuji itu waktu masalahnya besar. Dan di situ kita boleh lihat ada pemimpin-pemimpin yang ada kualiti, dia boleh berfikir dalam suasana ada pihak-pihak yang tak boleh bersetuju, ada berlaku pertembungan, dia fikir apakah solusi ketiga ataupun solusi win-win yang diilhamkan supaya tak buat mana-mana pihak rasa seperti dikalahkan, tetapi dia berjaya merangkul semua orang di atas satu titik pertemuan dan diilhamkan satu solusi yang bagi semua orang rasa puas hati, walaupun tak sepenuhnya. Kalau tak dapat semua, at least tak hilang semua. Dan ini ciri-ciri pemimpin yang hebat, iaitu mereka selalunya berjaya mencari peluang di celah-celah krisis tu. Dan ini turut ada kualiti ini pada pemimpin-pemimpin besar dalam sejarah Islam, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya bila dalam keadaan konflik ni, setiap keputusan yang dibuat itu sangat sensitif. Kerana ada sebahagian keputusan yang kalau diambil tanpa mengambil kira kepentingan pelbagai pihak ni, dia boleh jadi keputusan yang tak boleh dipatah balik dah. Kerosakan yang dihasilkan daripada keputusan, contohnya yang melukai sebahagian atau menyebabkan sebahagian lain rasa tersisih, nak boleh rawat balik ini satu task yang sangat berat dan sangat sukar. Sebab tu kalau kita lihat Nabi SAW pernah berdepan, dan ini berlaku sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Dan ini adalah satu event yang sangat penting dalam kehidupan Nabi, yang meletakkan Nabi sebagai figura pemimpin masa depan Kota Mekah pada ketika itu. Kalau saudara-saudari, tuan-tuan pernah dengar, Kaabah ni dia pernah berlaku banyak kali musibah banjir dan sebagainya roboh. So pada zaman Nabi SAW, pada ketika ini Nabi berusia 35 tahun, berlaku proses pembinaan semula Kaabah. Selepas pembinaan semula Kaabah ni selesai, ada satu batu yang sangat special, istimewa, yang perlu diletakkan semula di tempatnya, iaitu batu Hajar al-Aswad, batu hitam yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Ibrahim. Dan sampai hari ini sudah 4,000 tahun ia masih dipertahankan dan dia masih berada di sisi Kaabah. So berlaku pertengkaran pada mulanya. Semua kabilah-kabilah yang terlibat dalam pembinaan semula Kaabah ni berlumba-lumba nak dapatkan keistimewaan menjadi kabilah yang meletakkan Hajarul Aswad semula di Kaabah tu. So datang kabilah lain argue, kata oh kami yang lebih berhak, kami yang funding lagi banyak, itu dan ini, sehingga hampir berlaku pertumpahan darah. Sehingga project manager waktu tu, Abdullah bin Juz'an, dia kata, baik macam ni, tenang, kita akan buat keputusan esok, dan keputusan itu akan dibuat oleh orang yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram. Kita akan lantik dia untuk buat keputusan. Dan mereka bermalam pada waktu itu. Keesokannya semua menanti dengan penuh debaran, siapakah yang akan masuk dan akan mendapat kehormatan untuk membuat keputusan dalam krisis yang hampir memecah belahkan Kota Mekah. Lalu Allah SWT rancang Nabi SAW adalah orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram pada waktu pagi, dan semua kabilah-kabilah yang ada dekat situ setuju. Mereka sebut, kalau Muhammad, kami semua setuju, dia adalah Al-Amin, dia adalah yang paling amanah dan paling benar, kita percaya kepada dia. So Nabi SAW dalam krisis ini, Nabi ada kesempatan, sama ada Nabi berpihak kepada satu-satu kabilah kemudian wujudkan perpecahan, ataupun Nabi mengambil kesempatan ini untuk mengukuhkan perpaduan dan keharmonian antara kabilah-kabilah yang ada di Kota Mekah. Lalu Nabi SAW ilhamkan solusi
Nabi mengambil kain serban Nabi SAW, letakkan Hajarul Aswad dan meminta semua kabilah-kabilah yang terlibat memegang hujung-hujung kain tersebut, lalu bergerak bersama-sama dan sampai di sisi Kaabah. Nabi SAW meletakkan Hajarul Aswad dan masalah itu selesai dengan begitu lancar dan baik. Dan di situ kita dapat lihat Nabi mengilhamkan satu solusi yang pembesar-pembesar, orang-orang senior dekat Mekah tu pun tak dapat nak cari solusi tersebut. Contohnya bila kita sebut tentang Nabi SAW tadi, ketika Nabi masuk dan semua orang bersetuju, itu kerana kepribadian Nabi SAW, kerana sifatnya, sikapnya yang sentiasa berfikir ke arah menjaga kebajikan, menjaga keamanan, supaya tidak ada pihak yang dizalimi. Karakter itu yang patutnya ada pada pemimpin-pemimpin yang sebenarnya akan membantu mereka mengilhamkan solusi yang merangkul semua. Kalau dia memang ada kecenderungan untuk berpihak, dia suka berkonflik dan dia suka menggunakan konflik, sentimen, perpecahan untuk kepentingan diri dia, dia bukanlah ciri-ciri pemimpin yang boleh menyatu padukan atau memimpin sesebuah masyarakat dengan aman. Jadi sikap ini yang perlu kita pelajari, dan sebagai kesimpulan dalam kehidupan kita, kalau kita lihat, kita ada banyak kesempatan, banyak watak yang kita mainkan yang setiap hari berdepan, kalau tidak sering berdepan dengan konflik yang menuntut kita membuat keputusan. Kita kena sentiasa berfikir untuk menjadi sebahagian daripada solusi dan bukan sebahagian daripada masalah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.